Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam Soal Rakyat edisi 23 Januari 2021. Saya Ahmad Fitri Yahya. Dan kita sedia arif kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di pelbagai negeri di Malaysia, dan kita masih lagi dengan SOP yang ketat untuk menjaga keselamatan bersama. Dan hari ini kita berbincang tentang pengoperasian premis makanan yang mana kita sedia arif kita pun terpaksa mematuhi peraturan-peraturan yang mungkin berubah dari waktu ke waktu demi menjamin kemudahan kepada semua pihak yang terlibat dalam bab ataupun dalam aspek pengoperasian premis makanan ini, yang juga merangkumi impaknya kepada peniaga dan juga pengguna. Dan kita akan tinjau pelbagai aspek bersama dengan dua panel pada hari ini. Saya gunakan Datuk Dr. Mahmud Osman, Setiausaha Agung PPIM. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri, apa khabar? Baik, sihat ya. Ya, dan juga seorang lagi kita gandingkan bersama dengan Profesor Dr. Hu Keping, Penanalisis Ekonomi dan juga AJK Pintar bersama kita dalam secara panggilan video. Thank you, Ustaz. Terima kasih. Okey. Dan merah itu lambang semangat ya untuk kita berucap dan berhujah pada petang ini. Baik, saya ingin terus saja kepada soalan saya yang pertama. Kita lihat pada Khamis lalu, 21 Januari, Majlis Keselamatan Negara MKN telah pun mengumumkan perubahan daripada waktu operasi premis makanan daripada 6 pagi hingga 8 malam kepada 6 pagi ke 10 malam. Jadi adakah ahli panel berpendapat bahawa keputusan inilah satu yang amat wajar dan realistik untuk menampung keperluan pengguna? Silakan. Mungkin dapat Datuk mulakan dulu. Silakan. Ya, pada pendapat saya inilah satu keputusan yang tepat dan wajar kerana kita dapati bahawa beberapa golongan sasar terlibat, ya. Bukan sahaja pengguna, bukan sahaja peniaga, tetapi penyampai makanan, kita panggil food deliverer ni, juga mempunyai kesan yang sangat ketara apabila dilanjutkan waktu beroperasi. Kita dapati bahawa apabila waktu beroperasi itu dilanjutkan lagi, maka peniaga boleh merancang kerana mereka mempunyai masa yang lebih, ya. Dan yang kedua, kita dapati bahawa pengguna juga boleh merancang dengan lebih baik. Bayangkan kalau pengguna ada fixed number, katakan 100,000 orang. Tetapi masanya hanya antara sampai pukul 8 malam, dia akan kita panggil jam, kerana waktu puncak itu akan berlebih-lebihan. Dan kita dapati ini akan menyebabkan orang yang menyediakan makanan mungkin compromise dari segi kualiti dan seumpamanya. Sedangkan kalau dah pre-order, tambah lagi 2 jam, maka orang yang menghantar makanan juga tidaklah tergesa-gesa dan mungkin lebih ramai akan mendapat order. Dan lebih masa yang panjang itu membolehkan mereka, sebab kebanyakan penghantar makanan ini perlu mengemaskinkan kewangan dia dan mesti masuk bank in duitnya. Bayangkan kalau mereka pukul 8, pukul 7.30 itu dah last order. Lepas tu mereka nak pergi bank in kan duit dan sebagainya. Bila sampai pukul 10, maka masa itu lebih banyak. Jadi saya berpendapat bahawa pukul 10 itu adalah sangat wajar kerana dah menjadi kebiasaan dan lumrah. Orang di Malaysia ini ada makan sampai pukul 2 pagi, 3 pagi dan 4 pagi. Jadi dengan memberikan ruang tambahan 2 jam itu memberikan mereka lebih bernafas lah. Kerana kita tahu bahawa peniaga kalau kurang waktu berniaga, sewanya sama. Gaji nak bayar pun mungkin sama dan banyak perkara-perkara lain tidak berubah. Jadi apabila ada banyak masa itu, maka lebih banyaklah peluang untuk mereka menghasilkan produk dan juga pengguna, kerana selalunya kita dapati bahawa kadang-kadang pengguna ni, terutamanya orang Melayu atau orang Islam, dah maghrib tu baru ingat nak makan apa, baru anak saya pun tanya nak makan apa, mak baru pulang daripada kedai, daripada bekerja, mungkin masa tu baru nak merancang. Jadi saya rasa kalau dia merancang order tu sekitar 7.30 sampai pukul 10 tu cantiklah. Jadi saya rasa keputusan itu adalah keputusan yang bermakna kerajaan mendengar harapan dan kehendak peniaga dan juga pengguna. Ya, satu rahmat. Tadi Datuk ada sebutkan tentang rahmat juga kepada umat Islam, senang nak maghrib kepada riders dan juga kepada pengguna. Baik, mungkin Profesor ada pandangan yang sama juga. Ini satu keputusan yang amat wajar. Beza sikit. Beza? Okey. Ini MCO sampai jam 6 untuk kampung, untuk pekan titik. Sekarang ramai orang sudah dalam bandar. Hampir 75% penduduk Malaysia dalam bandar. Kerja bandar kerja sampai malam. Second shift, third shift. Ini satu. Jadi sampai 10 tepat. Janganlah sampai 12 kan. Ini ramai orang yang tarik sampai 12 tak boleh tu. 10 o'clock itu very good. Okay?
bagi semua yang dikatakan oleh Datuk tadi. Tambah satu lagi, bagi Cina, kaum Cina dalam bandar, jam 6-7 dah makan. Tapi kalau dia balik dari office, dari pejabat, 6-7, nak masak susah. Tapi ramainya orang, sancai, biasa orang seorang diri yang sewa bilik susah. Ini flow memang bagi mereka separuh besar dah, bilangan ni bukan kecil. Yang belum kahwin lagi bachelor boy, bachelor girl. Balik, mana ada tempat masak, mana nak tiap-tiap kali grab itu mahal. Betul. Very good 10 o'clock, best. Okey, sebab sekarang ni bila dilanjutkan ke pukul 10, jadi pukul 9.20 adalah pesanan yang terakhir. Dan kalau pukul 8 dah tutup memang kelang kabut semua orang. Ya. Profesor dan Datuk juga merasakan golongan manakah yang akan paling terjejas, terkesan sekiranya tetap dikekalkan pada pukul 8 malam itu? Sebab ialah kita lihat kalau pukul 7 masuk order orang semua balik kerja kan memang kadang sampai hang ya. Ramai pekerja pun tak sempat untuk layani permintaan. Ya, jadi akan ada isu lah. Ya. Datuk rasa macam mana? Sebenarnya semua golongan akan terjejas. Ya, Sebab betul. kita tahu bahawa kebanyakan waktu bekerja dia akan ambil pukul 5 atau pukul 6. Dalam perjalanan pulang itu, kalau tutup pukul 8, mana last order dah 7.30. Maka mereka kadang-kadang kalau yang kita nak pick up, nak tunggu, beratur dan seumpamanya, ini akan menyebabkan stres. Yang kita tak nampak ialah apabila seseorang itu stres. Bila stres ini, kadang-kadang dia keputusan yang dia buat ketika dalam keadaan stres boleh menyebabkan menjejaskan banyak hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Sebab itu kita orang itu outburst. Kerana simple matter aja. Kerana dia dah beratur lama, dia penat dapat kerja, lepas tu nak kena pick up, patutnya pick up tu kata macam kebiasaan tu pick up sekejap saja, ini nak kena beratur lagi dan seumpamanya. Tak sampai turn dia dah pukul 8, dah tak boleh buat apa-apa. Jadi bagi saya golongan terjejas adalah golongan yang memerlukan perkhidmatan yang sama ada penghantaran ke pick up ke, dan golongan-golongan yang kesuntukan masa untuk masak sendiri. Yeah. Kalau untuk masa itu memang housewife, tak ada masalah. Kita tengok majoriti mereka ini memang day to day dia nak bekerja, balik, kalau boleh makanan tu dia dah terhidang dan tersedia. Jadi diperlukan mereka menyediakan makanan sama ada drive pergi jalan ke ataupun restoran yang ambil pick up ke, kerana mestilah berbeza. Sebab orang tu dia boleh order so delivery hantar, tapi kos meningkat. Kalau dia pick up nak kurang sikit kos dia. Mungkin sambil lalu daripada office nak balik rumah, dia dah plan dekat mana nak pick up. So benda-benda macam ni saya rasa pukul 10 tu wajar lah. Dan saya pun setuju dengan Profesor. Kita tak akan untuk menjaga kesihatan badan, kita makan lewat malam, lepas tu kita tidur, lepas tu ini akan menyebabkan banyak komplikasi kepada kesihatan kita lah. Ya. Jadi Prof, tadi Prof nak tambah sikit silakan. Ya. Okey Prof. Kalau sudah lanjut sampai 10, jadi berfikir bagilah pasar malam satu chance, satu peluang. Ini beratus ribu orang yang menjaga dalam pasar malam. Biarlah separuh pasar malam bukan yang jual kain itulah, yang jual makanan bagi mula. Bagi SOP tekat, itu ketatnya tu. Okay. I think it's time for the government to consider pasar malam untuk makanan saja. Janganlah bayar itu kain ke yang lain tempat. No need. Makanan juga. Itu important. I think it's time. Kalau lanjut sampai 10, boleh. Okey, pandangan sikit kontras. Prof, ketika kes masih lagi tinggi, ada pihak yang tidak selesa bila mana pukul 10 masih lagi ada pergerakan, ya. Sebab ini juga akan dibimbangi akan menyebabkan bertambahnya kluster dan sebagainya. Jadi bagaimana? Sebab ada pihak yang setuju seandainya pukul 8 tu supaya kita berdisiplin dan sebagainya. Jadi macam mana ada pandangan sebegitu yang mahukan semua orang merancang yang lebih awal. Mungkin ada kaedah tersendiri, beli barangan yang frozen, kemudian urus dengan lebih cekap. Apa pandangan ahli panel? Mungkin Prof dapat komen sikit kepada Datuk. Bagaimana kita merancang waktu, ya. Saya ambil satu contoh lah. Saya selalu pergi gunting rambut satu kawan saya yang memang dia bagi kita bagi appointment, dan setiap you datang memang ikut appointment. Jadi begitu juga apabila kita telah terbiasa nanti,
semua kita boleh disiplinkan diri kita. Maksudnya, bila kita ambil order, penjual itu dia mesti ada satu aplikasi mengatakan pukul berapa yang mesti ambil. Okey. Jadi berapa dia mesti sedia. Jadi bila benda ini berjalan lancar, jadi bagi saya ini akan mengurangkan kita panggil apa ni, kesesakan. Tentulah kalau banding pukul 8 banding dengan pukul 10, pukul 8 tu akan lebih sesak sebab waktu jadi lebih singkat. Okay. Jadi saya merasakan bahawa memang ada pandangan mengatakan elok berhenti pukul 8, tetapi kita kena lihat realiti kehidupan masyarakat Malaysia. Realitinya adalah dia habis kerja pun kadang-kadang ada pukul 6, pukul 7, ada OT pukul 8. So kalau dia pukul 8 dah balik nak sediakan makanan, dia letih macam kata Profesor tadi, ini akan menyebabkan produktiviti keesokan hari terganggu. Dia pergi besok dia dalam keadaan tidak bersiap sedia. Jadi makanan ini adalah satu perkara asas ya. Yeah. Dan sebab itulah kita mengatakan bahawa kalau orang tu Melayu katalah gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati kan. Kalau kita tengah lapar ke bulu, saya rasa macam-macam boleh berlaku lah bila orang dalam stres. Jadi pendapat itu kita boleh terima, tapi kita biarlah lihat dalam masa sekarang ini yang mana yang terbaik. Ya, kepentingan untuk semua. Semua nak dapat semua happy tidak, tapi kita be happy lah. Kita kena accept ada kekurangan dan kelebihan di sana sini, tetapi apa yang kita nak harapkan adalah sampai satu masa masyarakat kita terbiasa dan berdisiplin. Yang ini penting, nak kena biasa dan berdisiplin. Sama ada peniaganya ke, pengantar makanan ke, pembeli ke, dan kerajaan juga mesti membuat satu keputusan berasaskan kepada kehendak masyarakat. Sebab apa yang keputusan dibuat kerajaan, kalau rakyat tidak menerima, maka formula kerajaan itu tidak akan berjaya. Yeah. Untuk formula itu berjaya, semua orang mesti ikut dan faham formula itu. Siapakah dia stakeholder dia? Kitalah masyarakat, pengguna. Kitalah rakyat yang sangat perlu. Golongan-golongan yang buat keputusan tu di parameter dia ke atas. Dia orang kadang-kadang tu mereka tu tidak pun merasa kesengsaraan dan kepayahan serta keperitan orang yang kehidupannya hari-hari. Kalau hari tu tak berniaga, tak ada income. Misalnya adik-adik yang jual burger, adik-adik yang jual minuman di tepi jalan. Kadang-kadang tu bayangkan mereka dah buat air tu tak laku, nak buat macam mana? Kos tidak boleh di reverse ya. Jadi saya harap kalau golongan-golongan yang tak berpuas hati tu, marilah kita duduk bersama-sama melihat ada orang peluang yang berbeza ya. Okey. Baik, lepas ini saya akan tanya lebih banyak kepada Prof juga tadi sebab nampak Prof memang tak sabar untuk menjawab soalan, tapi kita akan berehat seketika dulu. Kembali selepas ini dalam Soal Rakyat. Kita berehat seketika. Kembali bertemu dalam Soal Rakyat, kita masih berbincang tentang pengoperasian kedai makanan ataupun premis makanan bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Osman dan juga Profesor Dr. Hu Keping. Dan Dr. Profesor, kita ingin bertanya berkaitan dengan ketika PKP yang pertama, kita masih ingat sektor ekonomi dikawal ketat ya. Memang tak langsung dapat operasi kecuali yang betul-betul kritikal. Dan untuk kali ini kita lihat diberi kelonggaran kepada mereka yang berniaga di tepi jalan, sama ada di kawasan premis ataupun di kawasan mana saja yang menjual nasi lemak dan sebagainya. Jadi bagaimanakah langkah inilah satu langkah yang tepat untuk memastikan satu kesinambungan ekonomi, aliran tunai dalam domestik dapat dijaga dan semua orang yang terjejas pendapatan, saya kata kalau ada yang dibuang kerja, mereka berniaga tepi jalan, masih lagi boleh survive dalam tempoh yang kritikal ini. Silakan Prof. Betul. Livelihood. Seperti yang dikira oleh itu Kementerian Kewangan, dulu satu hari rugi 2.4 bilion, 2,400 juta. Sekarang pula 600 sampai 700 juta setiap hari. Kalau ikut kira ini, kalau syarikat besar-besar okey. Tapi orang biasa macam orang pasar malam, kedai gunting rumput ke itu, kosmetik itu, pempala susah. Tak dapat langsung. Ini bukan yang jumlah yang kecil, jumlah besar. Jasa kosmetik pempala dengan kak gunting bagi China, persatuan mereka, sudah dapat 200,000 itu berniaga. Kalau pasar Melati, anytime tu 300,000, 300,000. Jadi setengah juta orang
kena dah ganggu kehidupannya. Ya. Livelihood kena terganggu. Jadi maksudnya kerajaan sepatutnya carilah cara yang lebih sesuai untuk mereka. Janganlah MCO habis hancur. Ya. There must be way to accommodate. Ya. Maksudnya untuk sesuaikan dengan situasi semasa. Mesti sesuai adaptation. Dulu hancur minus 35 satu kuarter. Hancurlah Malaysia. Ya. Tolak 35%. Apa lagi? Sekarang rugi sampai 2.4 bilion satu hari. Sekarang 600. Jadi dah baik sikit. Bagaimana nak lebih selesaikan lagi? Satu lagi, memang kluster-kluster ni kalau you kaji, bukannya dari Malaysia saja. Kebanyakan dari itu factory, kilang-kilang dan waternya yang tak dah sesuai. Itulah yang paling kita risaukan, misalnya kita bimbang kalau walaupun di kilang tapi takut masuk kepada komuniti. Baik, kita juga ingin berbincang ketika PKP yang pertama dulu ketika Mac ataupun April 2020, kita menyaksikan bahawa kes sekitar ratusan ya. Bila sebut 200 pun ramai yang terkejut sebab kesnya tinggi. Tapi sekarang ini berbeza sama sekali sebab masih lagi 3,000, 4,000 dan ada juga pihak yang rasa bimbang dengan banyak sektor ekonomi yang dibenarkan untuk beroperasi dibuka. Kita bimbang ini akan mencetuskan kebimbangan ataupun panik. Dan juga bila kita lanjutkan sampai 10 malam, ia akan memburukkan keadaan sebab orang masih lagi keluar untuk mengambil makanan, bergerak sana sini, berinteraksi. Itulah menimbulkan kebimbangan setengah pihak. Apa komen Datuk dulu? Kita dapat berikan komen? Ya. Pertama sekali kita kena faham bahawa serangan yang pertama dengan serangan sekarang ada perbezaan. Maksudnya ialah virus corona ini dia mempunyai satu kebolehan untuk bermutasi. Dan ini juga boleh menyebabkan daya infectability-nya mungkin meningkat. Satu. Yang kedua, dulu kita mungkin coverage kita membuat screening berbanding dengan sekarang. Mungkin kita sekarang buat banyak screening. Bila kita lebih banyak buat screening, kita boleh mengesal lebih banyak orang yang mendapat penyakit. Jadi saya rasa sehingga sekarang ini kita dapat pengarah mengatakan bahawa kita hampir exhausted kita punya reagent untuk membuat ujian. Pihak macam UMBI, UKM dan universiti pun mengatakan mereka telah kurang. Sebab apa? Kerana sekarang ini kita mempunyai sasaran yang lebih tinggi untuk membuat screening. Dan kita sekarang ini kalau macam kata Profesor tadi, kita fokus golongan yang mendapat positif COVID ini lah golongan-golongan yang kita golongan yang duduk dalam keadaan kepadatan yang tinggi. Kalau baru-baru ini kita dah ada kilang yang dipaparkan itu sehingga kita terkejut bagaimana mereka tempat tinggal yang tidak sesuai sebagai seorang manusia ya. Jadi saya rasa bila perkara ini telah kita kena pasti, kita akan lebih fokus untuk mengatasi isu ini. Jadi satu, yang kedua, apabila ramai yang dijangkiti dan lepas itu ramai juga yang sembuh ini mereka telah mempunyai antibodi dalam badannya. Kita harap mereka ini akan memberikan protection secara tak langsung kepada masyarakat. Ya. Sebab itulah ada golongan-golongan yang sebelum mendapat suntikan vaksin pun, mereka telah mendapat penyediaan antibodi secara natural. Maksudnya badan kita boleh menghasilkan antibodi sendiri. Dan kita lihat setakat tahun lepas sampai tahun sekarang, kematian itu majoritinya kerana mereka ada comorbidity. Mereka itu ada penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi, kencing manis, organ transplant, immune compromise, orang tua dan sebagainya. Saya merasakan bahawa sekarang ini kita kena tingkatkan lagi supaya golongan-golongan yang berisiko tinggi ini boleh mendapat protection dan mereka juga boleh protect diri sendiri. Bagaimana mereka nak protect diri sendiri? Mereka golongan inilah yang sepatutnya kita panggil duduk di rumah, jaga diri supaya tidak terdedah kepada kemungkinan mendapat jangkitan kuman atau virus COVID ini. Jadi saya merasakan bahawa memang sekarang ini kita dapat nombor yang sampai 3,000, 4,000 dan sebagainya. Memang membesarkan, tetapi saya yakin sampai satu masa nanti apabila kita telah kena pasti bagaimana kita boleh orang yang high risk tadi kita selamatkan. Dan mudah-mudahan dengan adanya vaksin menjelang awal bulan Mac nanti, kita akan memberikan frontliner dan sebagainya.
dan golongan-golongan yang high risk tadi ya. Saya percaya bahawa di samping kita menunggu vaksin, yang lebih penting adalah kita memahami bagaimana kita boleh meningkatkan daya tahan badan kita dengan macam kata Profesor tadi, kita tingkatkan senaman kita walaupun di rumah, mengambil makanan yang seimbang, menjaga tidur yang mencukupi, vitamin. Jadi saya rasa benda-benda ini dari semasa ke semasa masyarakat akan mula belajar, dan proses inilah yang kena disegerakan supaya apabila semua masyarakat atau majoriti masyarakat telah memahami bagaimana nak memutuskan cycle tadi. Seperti kita berjaya memutuskan cycle denggi, kerana kita telah menepati bagaimana nak membunuh dan mengurangkan komuniti nyamuk Aedes. Saya yakin bahawa apabila sampai satu masa nanti, bila kita telah biasa dengan norma baru ini dan kita tahu bagaimana protect diri kita, kita jaga kita, insya-Allah kita kena jaga bukan saja kebersihan diri kita, kebersihan alam sekitar, kebersihan tempat makan, kebersihan tempat kerja, tapi yang lebih pentinglah ni kebersihan minda kita. Itu dia. Whatever your mind is very important. Jadi Profesor, rasakan dalam tempoh setahun ini masyarakat kita telah pun belajar ataupun lebih disiplin terhadap semua yang telah pun diarahkan dalam SOP yang ketat ini? Kalau kaji dari segi itu angka memang sudah improve, dah tambah baik. Okey. Tapi sekarang skala kajiannya, swabnya sampai 100,000. Tahun lepas mana 3,000, 4,000, 10,000 dan 100,000 satu hari. Yeah. Memang banyak kes keluar. Jadi sudah pakai isolate. Ini betul. Jadi sekarang pula bagi saya penting juga ada livelihood, kehidupan rakyat. Okey. Keluar mana yang terjejas. Minta tolong kerajaan. Bermain ke apa bagi. Jadi kali ini bermain memang bagus. Bermain kedua bila? Bayaran tak banyak. Kerajaan cuma bayar 2 bilion. Dari 15 bilion yang akan diberi dari bank dan lain lagi. Jadi bermain kedua. Betul lah bagi kedua. Rasa saya ini boleh dibuat. Bukan kerajaan tak ada duit. Memang ada duit. Kerana petrol naik, duit minyak sudah naik. Ya. Akan naik lagi. Nampak Prof macam ada luahan ya. Okay. Saya Memang duit banyak sekarang. Duit datang. Belanja atas rakyat. Tolonglah mereka yang susah terjejak. Macam keluarga itu, itu single mother. Curi apa? Curi ubat. Tak boleh faham. Mana boleh faham curi ubat? Curi makanan. Sampai hari ini Malaysia masih ada kes macam ni. Jadi kerajaan mesti jaga mereka dengan tepat lagi. Teliti sikit. okey. Baik, mungkin Datuk dapat tambah sikit. Mungkin institusi yang wujud ya. Saya kata kalau institusi ibadah, kalau umat Islam ada masjid, ada zakat dan sebagainya, mungkin adakah ada kesukaran dari segi akses untuk dapatkan bantuan? Tadilah yang berlaku Prof dah sebutkan ya, terpaksa curi dan itu demi survival, demi kesihatan, demi emergency. Macam mana Datuk rasa? Itu adalah satu realiti yang berlaku sekarang ini ya. Saya rasa sebagai yang itu seorang yang mempunyai maruah, mereka seolah telah menggadaikan maruahnya demi untuk menyelamatkan anaknya yang sakit dan kelaparan. Tapi kalau kita faham ya, dalam hidup bermasyarakat itu adalah seolah kata melihat dalam satu cermin. Dalam cermin yang kita nampak siapa? Diri kita. Kalau masyarakat kita bobrok begitu, sebenarnya kita yang tidak menjaga masyarakat. Sebab itulah di dalam kehidupan bermasyarakat, terutamanya kalau kita mengamalkan prinsip-prinsip Islam ya, kita tidak boleh membiarkan jiran kita kelaparan, kita tidak boleh menyebabkan orang miskin kelaparan, dan kita tidak boleh sehingga menyebabkan mereka itu membuat sesuatu akibat daripada kita yang tanggungjawab kita tak laksanakan. Jadi dalam hal ini saya memikirkan bahawa di samping orang ramai, NGO, kerajaan juga mestilah mempunyai satu kaedah ataupun pendekatan bagaimana mereka boleh gerakkan segala institusi yang ada, bagaimana mereka boleh menggerakkan semua kaki tangan yang ada supaya delivery itu cepat. Ada sesuatu yang delivery cepat. Agak kita panggil merungsingkan apabila misalnya ada birokrasi ke ya? Budak pergi sekolah, mereka kekurangan gadget dan seumpamanya, permintaan terlalu tinggi,
takkan kita harapkan sahabat sebagai ambil liu saja. Jadi maksudnya di manakah peruntukan yang telah diwar-warkan itu, dia mesti segera sampai kepada mereka yang golongan sasar. Jadi dalam hal ini, kes yang kita bincangkan tadi adalah satu tips of iceberg. Inilah dia yang akan berlaku, dan saya merasakan ini memberikan pengajaran yang cukup bagus. Marilah kita sama-sama menjaga diri kita, saudara mara kita. Siapa saudara mara kita? Jiran tetangga kita, itu saudara mara kita. Sebab kalau kita sakit, kita nak harapkan saudara mara mungkin duduk di luar negara nak balik, tak mungkin. Mereka yang jiran kita. Sebab itu sebagai seorang Islam, memang Allah menitik beratkan untuk menjaga golongan-golongan yang tersebut, orang yang susah, orang miskin, orang fakir, anak yatim. Dan hari ini kita dapati akibat daripada COVID ini, mereka kehilangan sumber pendapatan. Bila kehilangan sumber pendapatan, mereka harus meneruskan kehidupan. Jadi saya merasakan bahawa kerajaan kena sediakan suatu kita panggil wadah sebagaimana segala keluh kesah ini boleh sampaikan. Macam kata Saudara Fitri tadi, kita ada institusi, sama ada masjid, surau, gereja, kuil. Mereka ini menjadi tumpuan untuk orang mendapatkan bantuan dan sebagainya. Dan saya berterima kasih dengan ECP Attorney kerana dia juga menjemput kalau ada orang susah, datang kepada polis. Dan saya itu saja. Sepatutnya syarikat dia mesti ada satu corner disediakan itu barangan-barangan orang nak bagi percuma. Siapa lapar ambil barangan itu. Saya tengok misalnya di Malakat Mall mereka menyediakan satu sudut sumbangan orang ramai. Ambil apa you perlu, sumbang apa yang you mahu. Jadi ini adalah satu konsep di mana kita saling membantu. Seperti kita panggil aur dengan tebing, jangan hidup seperti entah dalam belukar. Saya rasa apapun musibah yang Tuhan bagi ini, kita kena pelajari demi untuk meningkatkan semula ukhuwah dan persahabatan, saling tolong-menolong sesama masyarakat. Walaupun bila kita sesama masyarakat ini, jangan kira batas agama, kaum, bangsa, warna kulit, kerana lapar semua akan lapar. Sakit semua akan sakit. Jadi jangan kita fikir dia ni foreigner, tak apalah, dia nak mandi duduk macam kubang kebau, biar tidak. Kerana virus ini bila dia tersebar, dia tak kenal dah. Kamu orang kaya, kamu orang susah, kamu kanak-kanak ataupun kamu orang miskin atau sebagainya. Jadi saya rasa tanpa ada sebarang pemisah jurangnya. Prof mungkin nak tambah, adakah ini menyebabkan kita perlu memberi sikit kelonggaran kepada NGO untuk lebih aktif? Ataupun macam mana Prof Hassan? Cari NGO, organize them. Tolonglah kerajaan boleh tolong NGO buat kerja. Jangan tiap-tiap dibuat, tiap-tiap benda dibuat oleh kerajaan. Mintalah NGO tolong, tapi kerajaan bagi kewenangan, finance bagi mereka. Jadi mereka boleh buat. Banyak NGO buat. Macam Johor Bahru di bus station. Dekat itu kereta api sana. Ramai orang berdiri duduk sana. Jadi orang ada bawa mereka. 300,000 penduduk Johor Bahru keluar tiap-tiap hari ke Singapura kerja. Sekarang tak ada langsung. Hancurlah 300 kan orang tahu. 300 keluarga. Itu teruk. Okey, kita hayati, kita selami. Semua kena makan peranan Fitri sama ada NGO ke tak, individu ke. Tetapi saya merasakan yang sekarang nampaknya macam kurang aktif ialah institusi yang kita sentuh tadilah. Sama ada masjid, surau, kuil dan sebagainya. Mungkin kerajaan boleh membuat satu kajian Sebab setakat ini saya merasakan bahawa tempat itu adalah tempat yang norms untuk orang pergi. Mendapatkan bantuan dan sebagainya. Betul. Kita tutup close door, itu satu sumber yang kita panggil telah menyekat bagaimana orang boleh memberikan sumbangan. Sebab manusia ni dia boleh bagi satu sumbangan, dia akan lihat siapa yang boleh menyampaikan kepada golongan yang mereka sasarkan. Cakaplah kadang-kadang tu kita bagi kepada agensi kerajaan, kadang-kadang agensi kerajaan dengan red tape-nya dengan sebagainya.
tak sampai. Kadang-kadang harga sepatutnya sampai kepada masyarakat tu RM200, bila value sebenarnya mungkin baru RM110. Tapi kadang-kadang tu NGO ni kita dah lihat kalau you bagi 10, dia akan sampai mungkin 11. Sebab NGO ni, saya tak tahu, Allah telah menjadikan jiwa mereka itu sebagian besarnya jiwa yang sanggup berkorban dan mengorbankan diri sendiri. Itu yang berbeza dengan separuh-separuh golongan yang dia kata very complacent. Aku tak buat pun aku dapat gaji. Kalau aku buat pun aku tak naik pangkat. Sebab golongan-golongan yang kita lihat hari ini, misalnya apabila berlaku banjir, siapa yang turun, yang pergi ke sana? Majoritinya NGO. Maaf saya kalah, saya terpaksa sebut ini. Mana pergi ahli politik yang berdegar-degar cakap demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Kalau tidak demi terpolok sendiri, jangan ceritalah. Bagi saya, politician ini is the one who now you have to prove that you really for. Betul, very good. Okey, tak apa. Nanti akan kita perhalusi lagi bagaimana untuk memantapkan lagi akses kepada mereka yang memerlukan. Kita berehat sekali kembali selepas ini dalam Soal Rakyat. Kembali dalam Soal Rakyat, kita masih berbicara tentang pengoperasian premis makanan, ya. Bukan hanya terhad kepada premis di jalanan ataupun premis yang berada di institusi, tapi juga melibatkan kepada ekonomi keseluruhannya. Ketika kita melihat kerajaan yang mengizinkan untuk rentas negeri, sektor pelancongan kembali bermaya, hotel-hotel kembali dibuka, ya, sampai contohnya macam di Langkawi memang penuh, banyak yang sold out. Dan ia juga memberi kelegaan lah, sebab walaupun hotel tapi ada rantaiannya kepada pembekal makanan dan sebagainya. Jadi bila kes meningkat, dia terpaksa untuk melaksanakan kembali Perintah Kawalan Pergerakan kerana ada pergerakan daripada zon merah ke zon hijau, kes bertambah dan sebagainya. Jadi Prof melihat bagaimana ekonomi yang sekejap naik sekejap turun ini dan juga terpaksa berdepan dengan situasi yang kritikal pengusaha-pengusaha sektor pelancongan. Mungkin dapat Prof tambah sikit, silakan. Saya rasa ini yang penting tahun baru Cina. No, tak boleh. Tak boleh buka. Ini bahaya. Sekarang dah sampai 3,000, 4,000 tiap-tiap hari. Kalau buka sekali 30,000 ke 30,000, no way. Itu tak penting. Bagi kaum Cina, 1 tahun tak meraya, no problem. Kerana dalam sejarah Cina tak banyak berapa century, berapa ratus tahun yang susah. Kali 1 tahun, tak bolehlah, no way. Saya ingat bukan takkan Cina nak marah. Ini memang betul. Tak bagi. No issue. Itu yang satu. Keduanya, pelancongan bukan di Malaysia saja, seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi ini pulang pada permaika program kerajaan prihatina menolong mereka, bus driver, taxi driver, itu bagi sikit. Mesti mau bagi. Contohnya bas sekolah. Drivernya dah nak bayar itu ansuran. Itu installment payment bagi bas pelancongan. Susah, tak boleh bayar. Sekarang dah boleh, tak perlu bayar. Dalam darurat tak perlu bayar. Okey. Tapi mereka bagi. Bagilah bermain, tambah sikit. Bukan satu kali 1,000 saja. Macam pasar malam, 1,000 satu bulan tak cukup. Jadi, tambahlah sikit. Ini ada prihatin yang lebih baik. Bagi saya, mesti mau berhenti, masih cut off. Itu COVID dulu. Penyerang itu COVID. Mesti. Tak sampai masa itu vaksin. Noh Hisham dah beritahu orang Jerman, in March sudah ada. Tiap-tiap bulan boleh suntik sebanyak 3 juta orang. Orang Jerman dengar, wah very good. Bagi Austria, mereka dalam mungkin sampai Mei habis nombor. Semua saya suntik. Jadi cepatlah dengan penyuntikan. Cepat, bagilah kesihatan rakyat. 3 juta 1 bulan. Bagi orang Jerman, very good Malaysia. Tapi orang berkata, kata itu, no good. Ada boleh faham itu. Dia main politik. Okey. Datuk mungkin nak tambah sikit. Demi sesuap nasi, ya, mereka dah pun merancang sejak awal pembukaan homestay ke apa, terpaksa mengunci rumah-rumah mereka, perusahaan mereka, dan terpaksa berdepan dengan situasi yang amat perit. Dapat RM10 pun payah dengan situasi sekarang ini. Mungkin Datuk dapat jelaskan lagi. Ya. Sebenarnya apa pun yang kita buat, dia saling mengait satu sama lain. Betul. Sektor hospitality seperti hotel, homestay dan pelancongan domestik ini perlu diberikan tumpuan untuk menghidup dan merancangkan semula,
tetapi sudah pastilah melalui satu pendekatan yang manasabah. Maksudnya apabila kita buka tanpa perancangan yang betul, kadang-kadang overcrowding. Apa yang kita boleh buat adalah melalui sistem yang ada ini, hotel-hotel dia mesti limitkan berapa orang yang dia boleh terima, ya. Dan lepas tu dia kena spread out dan dia kena bagi masa supaya misalnya kalau kapasiti hotel tu boleh ada 200 bilik, dia mungkin maksimum 50 bilik sebab dia akan perlu disinfektan seluruh bagi satu hari, besok baru orang masuk. Jangan orang keluar tu masuk kerana overwhelming permintaan. Jadi bagi saya yang penting adalah bagaimana kita merancang supaya pertama sekali SOP itu dipatuhi, penyahkumanan boleh dilakukan, peningkatan kebersihan dapat dilaksanakan. Sebab kita dapati kalau overcrowding di hotel, nanti bila tempat restoran makan, memang kita tak boleh menjaga penjarakan. Jadi kalau boleh kita jaga semua ini, saya rasa ini mungkin sampai bulan 3 kita boleh buka semula sektor pelancongan. Sebab saya yakin bahawa sektor ini antara sektor yang paling terkesan. Sebab yang international memang tak boleh pergi. Domestik pun baru nak bernafas, telah tutup semula. Sedangkan kos masih sama. Ya. Yang kedua, kita kena lihat bagaimana kerajaan boleh menyuntik sesuatu dana untuk memastikan mereka ini boleh stretch lebih lama lagi sehingga mereka boleh kita panggil bernafas semula. Yeah. Jadi saya yakin bahawa apapun yang kita nak buat sekarang ini, kita kena mendapat pemahaman yang betul. Saya rasa setakat ini kerajaan akan tingkatkan lagi bagaimanakah sesuatu maklumat itu boleh menyeluruh. Sebab itu tadi perlukan institusi. Di surau, masjid boleh bercerita benda yang sama, di gereja, di kuil bercerita benda yang sama, menyampaikan maklumat yang sama. Jadi akhirnya semua masyarakat faham kenapa kerajaan ambil tindakan begini. Ya. Jadi saya rasa sekarang ini selain di samping sektor-sektor hospitality tadi, yang penting juga adalah bagaimana kita nak meningkatkan peluang untuk semua boleh mendapatkan pendapatan sehingga mereka tidak mati kebeluran dan terpaksa mencuri. Ya. Jadi masyarakat masih sama-sama saling membantu. Maksud saya, kalau dalam masa suasana sekarang ini, semua orang sebenarnya terkesan. Betul. Jadi bagaimanakah kita nak bersatu teguh bercerai roboh. Kalau kita saling menyalahkan orang, tak ada siapa pun yang akan menang. Hari ini, kita tak sepatutnya menuding jari kepada kerajaan, menuding jari kepada si fulan-fulan. Yang kita nak fikirkan apa yang harus saya buat dan apa harus saya sumbangkan kepada masyarakat di sekitar kita. Yang paling penting, bagaimana kita nak tingkatkan kesihatan supaya, sebab saya percaya virus ini, kita lihat bagaimana di satu kumpulan besar corona ni, SARS kita boleh kontrol dalam masa setahun. Ya. MERS-CoV tak sampai 6 bulan kita boleh kontrol. Sekarang ini kerana berlaku mutasi, ini yang agak memeningkan kepala. Di Malaysia saja kita ada beberapa serotype. Yang ini akan kita dapati mungkin orang akan dapat reinfection dan seumpamanya. Jadi apa yang saya nak sarankan adalah kita harus jaga diri kita, tingkatkan kebersihan diri, tingkatkan kita panggil tadi apa ni, makanan yang seimbang tadi, dan saya haraplah kerajaan membenarkan untuk kita beraktiviti riadah di kawasan-kawasan yang terbuka. Saya dapati antara tempat yang sehat adalah kalau kita pergi hiking di air terjun, tapi macam saya kata tadi, setiap pintu masuk tu mesti ada kaunter. Berapakah maksimum orang boleh masuk, dan penjarakan itu mesti dilaksanakan dengan sukarela. Dan saya yakin kalau kita faham semua prosedur-prosedur ini bukan saja untuk kepentingan siapa, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Allah. Okey, terima kasih Datuk komen diberikan. Mungkin Prof nak tambah dari segi kita nak bercerita tentang penambahbaikan juga daya tahan ketika macam-macam perkara yang mengundang kepada tadi Datuk sebut tentang stres ini. Demi survival, demi kebersamaan itu macam mana supaya kita memastikan ekonomi berjalan lancar, kehidupan tetap baik dan terjaga walaupun dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan. Silakan Prof. Betul-betul. Rasa saya tu rentas negeri jangan bagi. Tapi pasal malam boleh difikir ditindak. Kerana SOP pasal bagi dengan
SOP pasal malam boleh selaraskan. Okey. Kalau pagi boleh, jadi malam pun boleh. Mengapa tak boleh? Jadi di sini dah meliputi ramai orang, berapa ratus ribu. And then if itu kedai kunting dan lain, itu memang betul ada masalah. Tapi jaga SOP, banyak kedai kunting, cuma seorang boleh masuk. Mereka pakai UV light. Disinfection first class. Ada, bukan tak ada. Sama dengan itu pempala. Sini pun kurang-kurangnya dalam itu kesatuannya 2 jenis saja. 20,000. Cina saja paruh. 20, bukan, 75,000. Hampir 150,000 orang. Ramai orang. Library tak ada. Susah. Ya. I think the government should consider pasar malam kepala sekali. Bagi SOP yang ketat dulu. Okey. Saman dulu 10,000 kalau tak ikut. Okey. Bagi kelonggaran tapi SOP kena betul-betul ketat, Prof, ya. Ada kelonggaran seperti tadi kedai gunting rambut, pasar malam, tapi SOP betul-betul pada tahap yang tertinggi. Ya boleh. UV light. Tiap-tiap kedai kunting sekarang, quick cut, jadi pakai UV light. Pakai UV habis. UV light sekarang dah banyak digunakan di tempat sebelum. Okey. Jadi satu golongan yang sangat terkesan ya Fitri, misalnya bila sekolah sekarang ni semuanya online, bas sekolah operator memang terjejas, bas pelancongan terjejas. Jadi golongan-golongan tidak ada satu formula macam kata Profesor tadi, bagaimana mereka ini boleh melangsungkan kehidupan mereka tanpa menyebabkan stres yang keterlaluan. Mungkin mereka ini boleh dibenarkan membuat sesuatu aktiviti lain, misalnya bas sekolah kan, mereka tak boleh bawa misalnya penumpang-penumpang selain daripada kanak-kanak sekolah, tapi tentu melalui permohonan bersyarat dan seumpamanya. Golongan-golongan yang sekarang sangat terkesan, yang saya rasa lah bagaimana frontliner, terutama doktor, staff nurse dan sebagainya, mereka ini terpaksa hidup dengan menggunakan PPE, ya. Jadi bagaimanakah kerajaan boleh kita panggil meningkatkan lagi jumlah mereka. Sekarang ini kerajaan telah mula mengambil pekerja kontrak untuk membantu supaya ratio itu dapat dikecilkan sehingga waktu yang terekspos itu boleh dikurangkan, sebab ini kita panggil dia boleh burn out jadi banyak perkara lain yang kerajaan kena juga selidiki ke akar umbi lah. Jadi yang penting sekarang ni akar umbi kena sentiasa berikan maklumat ataupun maklum balas, kerana tanpa maklum balas daripada kita, nanti kita kerajaan akan membuat keputusan yang flop ataupun keputusan yang tidak tepat. Public engagement ataupun pelibatan awam. Okey. Ada mungkin Profesor sebagai akhirnya rumusan demi kebaikan bersama, demi melihat kembali ada ruang untuk kita bernafas dalam situasi perintah kawalan pergerakan. Setakat ini kerja kerajaan memang bagus. Kerja macam first class, walaupun ada kritik yang tak sesuai. Rasa saya sekaranglah bagi rakyat dan menyokong kerajaan, itu yang lebih penting. Bagaimana ikut itu SOP ke, ikut yang lain-lain langkah-langkah yang. Jangan marah saja. Tengok hari itu, Perdana Menteri pergi ke hospital, ramai orang buat kluster baru, ambil gambar dia, welcome dia, ketuk tangan, very good. Jadi rakyat dah tunjukkan tu kesetiaan kepada peperangan ini. That one is very important. Okey, itu dia. Semangat rakyat untuk menyokong kerajaan melawan demi COVID. Jangan lawan politik. Ya, okey. Memberi kerjasama yang tepat dan sewajarnya demi kebaikan bersama. Dan kita moga-moga harapkan ada, dengan tadi kembali pada tajuk itu tadi, pengoperasian premis makanan ini membuka lebih banyak peluang rakyat semakin sejahtera. Yang Datuk sebut tadi tentang kualiti hidup, kualiti makanan dan kebersamaan. Kalau muslimnya ada fisabilillah, ramai yang berjuang. Dan tadi Profesor juga ada sebutkan tentang ketegasan. Ada kelonggaran tapi pada
SOP yang maksimal. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Hu Keping, Penganalisis Ekonomi dan juga AJK Pintar memberikan pendapat yang tegas, dan juga Dr. Mahmud Osman, Kuasa Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia BPIM, yang memberikan buah fikiran demi kemaslahatan bersama, kebaikan bersama, demi melihat Malaysia, rakyat Malaysia kembali tersenyum dengan cahaya baru dalam kehidupan. Okey, kita akan berjumpa lagi pada minggu depan untuk topik yang pelbagai. Dan semoga diskusi pada hari ini memberikan impak untuk kepada kita bersama. Jumpa lagi dalam Suara Rakyat. Assalamualaikum.